Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwah yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bincang satu tajuk dalam kitab Al-Fawaid. Tajuk dia Al-Quran wa Hudurul Qalbi, Al-Quran dan kehadiran hati. Jadi Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Yang mana Al-Quran ini Allah SWT firman, hudal lil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimanakah Al-Quran ini dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa? Dalam kitab ini Ibn Qayyim dia cuba menghuraikan tentang bagaimana kita nak mengambil faedah, mengambil manfaat daripada Al-Quran, supaya Al-Quran yang kita baca itu dia memberi kesan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kata Ibn Qayyim, apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita mendengar Al-Quran, kita hendaklah kumpulkan hati kita tu dengan sepenuhnya ketika kita membaca Al-Quran. Itu yang pertama, maknanya kita penuhkan hati kita tu untuk membaca Al-Quran, fokuskan hati kita tu ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita mendengarnya, maknanya kita mendengar Al-Quran. Yang ketiga, kita perlu hadirkan hati kita ketika mana kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surah Qaf ayat yang ke-37. Yang bermaksud sesungguhnya pada demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedangkan ia menyaksikannya. Jadi untuk kita dalam ayat ini, menurut tafsiran Ibn Qayyim, dia mengatakan wazalika anna tamamat ta'sir lima kana mawqufan ala mu'assir. Jadi dia kata yang demikian itu untuk kita mendapat kesempurnaan kesan daripada Al-Quran tadi, dia terhenti kepada tiga benda lah. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri yang memberi kesan kepada kita. Yang kedua, mahalul qabil, maknanya tempat yang nak menerima Al-Quran. Dan yang ketiga, syarat untuk kita nak mendapat keberkesanan daripada kita membaca Al-Quran. Yang keempat, tidak ada di sana perkara-perkara yang menghalang kita daripada menghayati dan mendapat taufik daripada Al-Quran. Itu secara ringkasnya. Jadi kita tengok dia berdasarkan kepada dalil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qaulu taala, inna fi dzalika lizikra, inna fi dzalika la zikra. Ini isyarah, dia memberi petunjuk kepada kita apa yang terdapat dalam Al-Quran. Mana dalam ayat Al-Quran yang awal ni Allah sebut Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid, maknanya demi Al-Quran yang mulia. Itu dia menunjukkan isyarah kepada Al-Quran. Zikr adalah menunjukkan, memberi isyarat kepada Al-Quran di awal surah ini. Wa hadza huwal mu'assir. Ini adalah perkara yang memberi keberkesanan terhadap diri kita bila kita membaca Al-Quran. Kemudian liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun, di sini bagi sesiapa yang mempunyai hati. Bagi sesiapa yang mempunyai hati. Ini adalah tempat untuk kita menerima Al-Quranan. Wal murad, apa yang disebutkan di sini, apakah yang dimaksudkan dengan kendaki qalbu tadi? Al-qalbu al-hayyu. Kata Ibn Qayyim, al-qalbu al-hayyu, maknanya hati yang hidup. Allazi ya'qilu anillah, maknanya hati yang berfikir, yang berakal tentang Allah Subhanahu wa taala.
wa Qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Maknanya dalam Al-Quran, Quran itu adalah petunjuk yang jelas, liyunzira, memberi peringatan bagi siapa yang mempunyai, bagi siapa yang hidup. Maksud hidup di sini adalah hayyu qalbi, maknanya hati yang hidup. Yang kedua, au alqas sam'a, maknanya bila kita mendengar Al-Quran, maknanya kita memasang telinga kita untuk mendengar. Kita pasang telinga kita untuk mendengar dengan teliti apa yang dibaca, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan syarat untuk kita terkesan dengan kalam, dengan perkataan, dengan ucapan. Bila kita nak terkesan dengan ucapan adalah bila orang bercakap, kita kena pasang telinga, kita kena dengar, barulah kita akan dapat terkesan dengan itu. Kemudian yang ketiga, wahwa syahid. Maknanya maksud wahwa syahid, dia menyaksikan, sedangkan dia menyaksikan, ay syahidul qalb hadirun ghairu ghaibun. Maknanya ay syahidul qalbi hadirun ghairu ghaibun. Maknanya hati yang menyaksikan. Dia maksud hati yang menyaksikan di sini, dia bila ketika kita baca, ketika kita mendengar, dia bukan hilang, dia bukan dalam keadaan alam yang lain, tapi dia dengar, dia baca, dia hidup dan dia menghayati. Maksudnya dia menghayati, dia bersama menghayati Al-Quran itu sendiri. Jadi maknanya dia bukan dalam keadaan hati yang leka, yang lalai, yang terlupa dan sebagainya lah. Tapi hati yang dimasukkan di sini, hati yang hidup tadi, hati yang dia dengar dan dia memerhatikan Al-Quran. Dia tidak dalam keadaan leka dan lain. Kata Ibnu Qutaibah, maknanya orang yang hati yang hidup tadi ialah istami' ila kitabillah wa huwa syahidul wal fahmu. Maknanya orang yang mendengar kitabullah dan dia menyaksikan dengan hati, dia menyaksikan, adalah orang yang faham. Dia faham, dia menghayati, dan dia bukan orang yang leka, orang yang lalai. Jadi di sini dia menunjukkan kepada syarat yang keempat tadi kan, maknanya isyaratun, maknanya ila mani' min husul ta'sir wa huwa syahwul qalbi. Maknanya kalaulah kita tidak terkesan dengan Al-Quran, tidak terkesan dengan percakapan orang lain, bermaksudnya ketika orang mendengar, ketika orang bercakap, ketika kita mendengar Al-Quran, hati kita tidak hadir dan hati kita tidak peka, hati kita tidak sensitif dengan itu, hati kita dalam keadaan leka dan dalam keadaan lalai. Jadi itulah yang menjadikan mawani', yang menyebabkan kita tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Al-Quran bila kita baca dan kita tidak dapat terkesan dengan Al-Quran. Jadi itulah 4 syarat dalam kita dalam bab Al-Quran dan hudurul qalbi ni. Dia ada 4 syarat ya. Yang pertama tadi adalah Al-Quran itu sendiri yang memberi kesan. Yang kedua, orang yang mempunyai hati. Yang ketiga, kita memasang telinga. Yang keempat, syahid, maknanya kita hati tadi dalam keadaan peka, dia faham apa yang dibaca dan dia menghayati, bukan hati yang lupa, hati yang lalai. Jadi hati yang lalai tadi dia merupakan penyebab daripada kita tidak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak dapat menghayati Al-Quran dan Al-Quran tidak memberi kesan terhadap apa yang kita baca. Bila kita baca Al-Quran tidak memberi kesan kepada kita kerana hati kita tadi lalai, leka. Wallahu alam.